kita ucap itu bukan sebab kita muliakan perayaan mereka. Ingat, itu kena pasang betul. Bukan kita mengatakan itu perayaan yang benar. Tidak. Kita memuliakan perayaan mereka. Tidak. Tapi hanya untuk mengelokkan hubungan, semoga Islam dilihat elok. Soalan tentang Christmas. Hukum mengucap Merry Christmas dan hukum memakai pakai apa yang Santa Claus punya topi Santa Claus, pakai baju merah Santa Claus, kemudian pasang lampu di pohon apa je? Pine tree, pasang lampu, kemudian nyanyi carol, kemudian pergi cari pula kuda yang Santa Claus naik, kan? Jadi apa hukumnya? Itu soalan sebelum masuk Christmas. Tak ada soalan lain kan? Kita jawab itu dulu kan. Kita di Malaysia masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ini masyarakat yang ada kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama, kepelbagaian cara hidup dan seumpamanya. Dan Islam mengajar kita tentang satu landasan penting dalam kepelbagaian seperti ini dalam sesebuah masyarakat. Landasan penting itu kita ambil dari surah nombor 49. Surah Al-Hujurat. Ayat nombor 13. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menjadikan kamu dari lelaki dan wanita, yakni Adam dan Hawa. Dan kemudian kami telah menjadikan kamu berpuak-puak dan berkabilah-kabilah, berpuak-puak dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, bukan untuk berkelahi, tapi untuk berkenal-kenalan. Kemudian Allah sambung, inna akramakum indallahi atqakum, orang paling mulia dari kalangan kamu bukan berdasarkan bangsanya, bukan berdasarkan partinya, bukan berdasarkan warna kulitnya, tetapi berdasarkan takwanya. Dan ukuran takwa Allah sahaja yang tahu. Tidak boleh manusia mengatakan I lebih bertakwa daripada you. Kita tak layak mengukur takwa. Kita cuma layak berusaha untuk menjadi insan bertakwa dan memohon kepada Allah menerima amalan kita. Itu kita layak biiznillah. Kita tidak tahu siapa yang betul-betul bertakwa, tapi kita berusaha untuk bertakwa. Maka kita dengan kepelbagaian yang ada, hendaklah kita berkenal-kenalan antara satu sama lain. Kita Melayu beragama Islam, kenal yang Cina yang juga beragama Islam, tapi bangsanya Cina. Dia juga pandai mengaji Quran. Kita kenal juga dengan yang bangsa Cina, India, yang non-Muslim. Jadi bukan tujuan kita didatangkan untuk berkelahi. Itu pertama. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya surah nombor 21 ayat 107. Nabi datang membawa rahmat. Jadi kita nak berkenal-kenalan antara satu sama lain dan kita nak ikut apa yang Nabi bawa dalam bentuk mendatangkan rahmat kepada manusia. Ini dasar yang kita kena faham dalam bermasyarakat. Tapi pada ketika yang sama ada syariat dan perincian syariat. Ada do's and don'ts. Ada halal dan haram. Apatah lagi yang haram yang ada berkaitan dengan kesyirikan.
maka itu kita tegas dengannya. Kita tidak boleh demi rahmah lah kononnya, demi muhibah dan kasih sayang lah kononnya, kita terjebak dengan sesuatu yang menyebabkan syirik. Tidak boleh. Kita terjebak dengan sesuatu yang jelas haram. Ada majlis minum arak, kita pun tumpang sekaki. Tidak boleh. Jadi ketika kita bercakap tentang berkenal-kenalan, kita bercakap tentang rahmah dan kasih sayang, semua itu tidak boleh sehingga menggadaikan prinsip dan dasar agama. Tiga ini perlu kita angkat. Justru baru boleh kita bercakap sekarang tentang Christmas ataupun sambutan agamawi, agama-agama lain. Saya mencari suatu kajian yang menarik, tapi saya tak bertemu kecuali perbahasan yang menarik dan detail ialah daripada mantan mufti wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam tahqiq masail nombor 7. Tahqiq masail, itu dia punya orang kata tajuk perbincangan lah. Ada pelbagai tajuk-tajuk pecahan, tapi tajuk pokoknya tahqiq masail, menentukan, membuat penentuan tentang masalah-masalah. Ada masalah, apa ketetapan yang boleh kita ambil. Itu tahqiq masail nombor 7, iaitu hukum mengucapkan Merry Christmas. Saya suka tulisan Dr. Zulkifli sebab perbahasannya mendetail. Beliau tidak berkata hukumnya haram satu ayat aja. Bukan begitu. Dia bahas panjang untuk bagi kita faham. Kemudian saya berkata ataupun kami berkata, cantik. Itu cara kita belajar tentang agama. Maka ada satu kisah yang diangkat oleh Sahibul Samahah, iaitu seorang Majusi pernah berkata kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, Assalamualaikum. Ada seorang Majusi, dia pernah bagi salam kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Assalamualaikum. Maka sahabat Ibnu Abbas menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Dia jawab salam, Waalaikumsalam, tapi tambah warahmatullah. Pada kamu salam, kesejahteraan dan rahmat Allah. Padahal dia Majusi. Maka sahabat Ibnu Abbas bertanya, kamu berkata warahmatullah? Kamu jawab salam dan sebut warahmatullah, rahmat Allah juga bagi dia? Maka berkata sahabat Ibnu Abbas, tidakkah dia hidup itu pun dalam rahmat Allah? Maksudnya Majusi ni, walaupun dia Majusi, tapi Allah bagi dia boleh hidup, boleh makan, boleh minum. Takkah dia juga mendapat rahmat Allah dalam bentuk duniawi? Takkah dalam bentuk duniawi dia juga mendapat rahmat dalam konteks duniawi? Maka aku jawab salam dan aku minta dia pun dapat rahmat, walaupun rahmat duniawi. Itu tafsiran sahabat Abdullah ibnu Abbas. Maka Syekh Qardawi, Dr. Yusuf Qardawi, ketika membahas cerita-cerita riwayat-riwayat ini, maka Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah ta'ala berkata, jelas jika mau menyeru kepada Islam, artinya jika mau menyeru bukan Islam kepada Islam, itulah tugas kita dalam masyarakat majmuk. Bukan memaki hamun mereka, menyeru mereka. Jika mau menyeru non-Muslim kepada Islam, tidak akan berjaya, kata Syekh Yusuf Qardawi. Tidak akan berjaya jika menyebabkan jurang semakin jauh antara mereka dan kita. Kalau pendekatan kita, pendekatan maki hamun, jurang itu makin jauh ataupun makin dekat? Makin jauh, mereka makin benci, kan? Makin benci. Makin menyampah dengan bangsa Melayu Islam ini. Makin menyampah dengan yang dipanggil ulama. Makin menyampah dengan yang dipanggil ustaz-ustazah. Dok kira kutuk kami ya.
Duk kira balon kami saja. Tuduh kami yang bukan-bukan. Takkan ulama macam tu. Takkan orang Islam macam tu. Tuduh bukan-bukan. You all memang agama Islam ajar kamu tuduh non-Muslim bukan-bukan kah? Sikit punya bahaya itu. Dulu ingat masa Mufti Pahang sebut pasal kafir harbi, nak ungkit balik. Dia kata sebuah parti politik di Malaysia ini yang ramai yang non-Muslim dalamnya, kafir harbi. Antaranya lantang menentang dia, insan kerja nama Dr. Daniel lah. Saya tentang pendapat Mufti Pahang ketika itu, Sahibul Samahah, Allah rahmati beliau. Kesannya saya pun dihentam. Ente ingat, ente ni hebat dari Mufti. Kalau ente lagi hebat, ente jadi Mufti, Dr. Daniel. Kita kata bukan bab hebat, dia bab ilmiah. Bab hujah tu tak betul. Punyalah bahaya jika warga negara Malaysia, walaupun dia DAP, tapi dia warga negara. Dia ada IC. Kita hukum dia kafir harbi, artinya halal darah dia. Bunuh dia tak salah. Harta benda dia halal untuk kita ambil. Kalau ada segolongan memahami seperti itu, tidakkah kacau bilau Malaysia? Saya tentang. Saya kata kafir harbi satu hukum yang salah kepada golongan parti politik ini. Mereka warga negara, hukumnya seperti zimmi. Tapi jika pok-pok DAP ini you tak mau sokong, tak usah sokong. InsyaAllah okey je. Jika ada pok-pok DAP ni buat salah di Malaysia, undang-undang Malaysia gunakan untuk tangkap dia dan sumbat dia dalam penjara. Tak kira dia Lim Guan Eng, Lim apa sekalipun, sumbat masuk penjara jika dia buat salah. We don't care. Tapi you kata harbi, halal darah dia dalam fatwa ulama dahulu, takut saya. Tapi syukur baru-baru ini Mufti Pahang tarik balik kan. Dia kata mereka tidak harbi lah. Sebab mereka warga negara ikut perlembagaan Malaysia, tidak harbi, hukumnya zimmi. Tak apa, Tuan Mufti, saya bersyukur. Saya bersyukur. Tapi berapa tahun saya kena hantam. Jadi nak cerita hidup dalam masyarakat majmuk ini dengan non-Muslim, hati-hatilah dengan apa yang kita fatwakan. Hati-hati dengan apa yang kita sebut. Hati-hati, walaupun mereka kafirun. Sahabat Abdullah bin Abbas jawab salam macam tu. Kata Yusuf Qaradawi, Allah berkati beliau, nak seru non-Muslim pada Islam, kena guna pendekatan yang mendekatkan, bukan menjurangkan. Mafhumnya ialah kena ada pendekatan yang jinak. Okey. Kemudian baru dibincang tentang Merry Christmas. Merry Christmas. Kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, majoriti ulama dalam 4 mazhab, majoriti, jumhur ulama dalam 4 mazhab mengatakan haram mengucap tahniah kepada bukan Islam sempena perayaan mereka, haram. Merry Christmas dan sebagainya, haram. Jumhur ulama 4 mazhab. Juga haram membantu mereka demi perayaan mereka, seperti memberi hadiah. Sempena Christmas, kita bagi hadiah kat mereka. Apa bentuk, apa rupa, juga haram. Sebab kita bersongkokol dengan perayaan yang haram. Dan juga berjual beli dengan sesuatu untuk perayaan mereka. Kita jual sesuatu untuk perayaan mereka, bersempena perayaan mereka. Apa-apalah yang kita jual, tapi kita tahu ini untuk perayaan mereka, haram. Jumhur ulama tegas dan keras. Clear? Tapi tak semua berkata demikian. Jadi dia bukan ijma'. Tak semua berkata demikian. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Ahmad Ulaish Al-Maliki dalam mazhab Maliki,
ditanya. Sekiranya seorang Muslim pergi mengucapkan, semoga Allah memelihara umurmu sepanjang tahun, ucapan kepada non-Muslim, apa dikira dia itu sesat? Maka kata Syekh Muhammad Ahmad Ulaish Al-Maliki, tidak terkeluar daripada Islam. Jangan main-main. Ramai ulama mengatakan kita ucap Merry Christmas seumpamanya bersempena perayaan agama, terkeluar dari Islam. Maka ulama ini berkata tidak terkeluar daripada Islam seseorang Muslim yang berkata kepada seorang non-Muslim dengan ucapan semoga kamu hidup mulia sepanjang tahun. Selagi mana kita tak berniat untuk mengikut kekufuran dia, kena pasang niat. Kena pasang niat. Dan menurut Imam Al-Mardawi, salah satu qaul, salah satu pandangan mazhab Imam Ahmad, iaitu mazhab Hambali, salah satu qaul mengharuskan ucapan tahniah bersempena perayaan non-Muslim jika ada maslahah yang rajih. Maksudnya jika ada maslahah yang rajih, jika ada tujuan yang jelas lah, yang jelas. Artinya tidak boleh sembrono juga. Kena ada maslahah, ada tujuan yang baik. Sebagai contoh, yang dikatakan tujuan yang baik, sebagai contoh, mengharapkan mereka menerima hidayah Islam. Jadi kita ucap itu bukan sebab kita muliakan perayaan mereka. Ingat, itu kena pasang betul. Bukan kita mengatakan itu perayaan yang benar. Tidak. Kita memuliakan perayaan mereka. Tidak. Tapi hanya untuk mengelokkan hubungan, semoga Islam dilihat elok. Bayangkan hari raya kita, dia ucap selamat hari raya. Tiba-tiba hari raya dia apa? Kita buat dia McDonald, buat tak tahu. Dia kata, apalah punya perangai. Masa kami ucap kat mereka, bukan kami kenyeh lagi seronok. Oh, thank you. Masa time raya kita, dia buat tak tahu ya, tak ucap apa-apa. Bagi dia, ucapan tu simple dan lambang. Kita orang baik. Bagi dia. Ucap pun dah, bukan minta apa. Jadi, satu qaul dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan ucapan tahniah kepada mereka itu boleh dengan harapan ada maslahat yang rajih. Contoh, harapan satu hari mungkin mereka memandang baik pada agama Islam dan mungkin dengan itu mendekatkan diri kepada Islam, nak lebih tahu tentang Islam dan masuk Islam. Maka tujuan itu kena ada. Dengan tujuan itu boleh kita mengucapkan tahniah bersempena dengan perayaan agama mereka. Dan ramai ulama kontemporari, ulama semasa yang bersetuju dengan pendapat yang kedua ini. Boleh, tapi dengan syarat, ialah niat kita kena betul. Telah kita sebutkan tadi. Ramai ulama masa kini bersetuju. Seperti Syekh Dr. Mustafa Az-Zarqa, Syekh Muhammad Sa'ad Ramadan Al-Bulti, Syekh Abdullah Ibnu Bayyah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Dr. Ali Jum'ah, Syekh Abdul Sattar Fathullah Sa'id, Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi, Dr. Muhammad Fatris Bakram dari Singapura, ramai lagi. Mereka kata boleh sebut Merry Christmas, tapi hati kena betul. Bukan memuliakan perayaan mereka, tapi nak rapatkan diri dengan mereka supaya wajah Islam dilihat baik. Boleh. Ada unsur, ada niat dakwah juga tu. Niat dakwah kena ada. Jadi boleh, tapi kena berhati-hati. Tapi kalau tak perlu mengucapkannya, tak perlu. Kadang-kadang saya cuba lari daripada khilaf ini, saya jumpa, saya kata happy holiday, kita ucap juga. Tapi happy holiday, how many days holiday? Where are you going during your holidays? Oh, we are going to Singapore. Happy holiday to you, happy holiday, selamat bercuti. Jadi itu mungkin satu cara saya lah, nak ada hubungan juga, kita ucap juga, tapi tak
tak tepat sangat dengan menyebutkan tentang hari perayaan mereka. Tapi jelas, jelas. Kemudian ada yang bertanya, ini setengah tu punya nak rai pakai macam orang Kristian punya pakaian. Duk nyanyi lagu orang Kristian nyanyikan. Apa? Ding Dong Bell apa? Apa nyanyi? Anak-anak kita kadang-kadang tak tahu. Tengok TV kan. Umi Arab tapi suka lagu Merry Christmas ni. Lagu dia sedap. Dan filem-filem Merry yang sempena Christmas memang filem-filem dia cukup menarik ya. Dia tak macam orang filem kita. Bila raya tu duk kira keriau menangis ya. Duk kira keriau menangis. Baliklah kampung. Baliklah ke kampung wahai anakku. Anak tak mau balik kampung jadi cerita. Kita berkedongak sejam. Cerita tak balik kampung duk keriau menangis. Ibu duduk depan pintu. Sambil depannya ada karipap duk tunggu anak balik. Anak tak balik biar karipap. Ada kereta lalu. Oh itulah dia. Tengok-tengok mamak nasi kandang. Cerita Melayu. Duk menangis. Tapi orang putih buat cerita sempena Christmas, dia lain. Dia cerita bomba, nak tolong rumah terbakar dengan teruk. Cerita macam tak ada kaitan dengan Christmas. Tapi hujungnya, dia tolong orang, akhirnya semua mereka happy. Merry Christmas. Tahu hujung ya. Adalah daging-daging, ada orang datang bawa makan. Merry Christmas tomorrow. Tapi baru rumah terbakar tadi. Dia tolong. Fokus tolong orang. Tak ada keyau-keyau menangis, tak ada. Tak ada. Tolong orang. Berkorban. Walaupun besok Christmas. Dia lain. Dia lain. Jadi cerita kita kena tak usah dengar lah. Tak usah buatlah filem. Tak mau balik kampung. Tak balik kampung tak apa. Kadang-kadang dia ada sebab. Jadi insya-Allahnya okey, itu sampingan. Baik dia nak pakai Santa Claus punya topi. Saya baca rumusan saja. Ini juga bagus pembahasan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam tulisan Al-Afkar nombor 110. Dr. Zulkifli Al-Bakri ini ketika jadi mufti ini, antara jasa beliau yang saya semoga itu bekalan bagi beliau, tulisan-tulisan yang berilmiah tinggi dalam mendidik ummah. Masya Allah. Masya Allah, banyak kita dapat ilmu, kefahaman berdasarkan reference, rojokan yang tinggi nilainya ketika beliau jadi mufti wilayah persekutuan. Terhenti selepas beliau jadi menteri. Dan antara tajuk tulisan beliau ialah Al-Afkar. Ini dah bahagian 110. Hukum Muslim memakai atau menggunakan apa saja hiasan berkaitan Christmas. Beliau dah bincang dah, detail. Saya baca rumusannya saja. Kesimpulannya, pemakaian topi Santa Claus ataupun apa sahaja perhiasan dan pakaian yang berkaitan Christmas serta memasang pokok Christmas adalah tidak dibenarkan. No, diharamkan. Dan tidak ada keperluan untuk memakainya dan tidak ada keperluan untuk pasang pokok Christmas. Dan perbuatan seperti itu menunjukkan pengiktirafan terhadap perayaan tersebut. Tak ada keperluan. Kita buat sedangkan tidak ada keperluan sama sekali. Ada unsur pengiktirafan, hukumnya haram. Lain dengan tadi, kita bermasyarakat dan mengucap itu ada unsur menampakkan kebaikan dalam pergaulan oleh orang Islam yang ada berkaitan dengan Islam. Dia ada unsur dakwah di situ. Tapi melebih-lebih sangat. Di rumah pula ada pokok Christmas, pakai pula baju Santa Claus. Okey, di rumah pula ada gambar Santa Claus duk naik kenderaan, haiwan kenderaan dia. Punya main sayang lah dengan Santa Claus. Kemudian dah berniat pula
pokok ini buah pula stocking. Dekat pokok Christmas buah pula stocking. Dengan harapan kok malam ni Santa Claus mai, boleh anak patung ke, kapal terbang ada lampu ke, sebagai hadiah. Itu sudah membawa pada kesesatan. Okey? Jadi tidak boleh harap. Semoga menjawablah. InsyaAllah ya.